Mulakan majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita masih lagi membincangkan ayat yang ke-177 surah Al-Baqarah. Okay, kita baca daripada awal ayat 177. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sambung ya daripada ayat wa atal mala ala hubbihi zawil qurba sehingga habis kalau sempat. Tak sempat, habislah sebulan bincang satu ayat ya. Wah, lama tak nampak kakak. Cuti Okey, jadi sebelum kita sambung ayat kita cuba terjemahkan dulu ayat yang kita sudah bincangkan pada 2 minggu yang lepas ya. Laisa maknanya bukan. Al-birra kebaikan itu. An bahawa. Tuwallu kamu menghalakan atau memalingkan. Kamu tu siapa? Orang Yahudi. Dalam kisah ayat ni diturunkan ialah kisah Yahudi dan Nasrani yang bergaduh mana lebih baik menghadap kiblat ke timur ke barat.
Allah kata bukan tu yang sebenarnya. Kebaikan bukanlah hanya kamu menghalakan wajah-wajah kamu, ya, antuwallu wujuhakum, wajah-wajah kamu qibala, ke arah al-masyriqi, timur, wal maghribi, dan barat. Walakinna, itu dan, lakinna, tetapi, al-birra, kebaikan itu yang dimaksudkan, yang dimaksudkan oleh Allah ialah man, siapa yang amana, dia telah beriman, billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi, dan jenis kitab. Maknanya walaupun sebuah kitab disebut, tetapi di sini bukan menyatakan sebuah, tetapi jenis kitab yang diturunkan oleh Allah daripada langit. Wan nabiyina, dan nabi, ya. Wa ata, dia itu siapa? Bukan. Ata, dia man tadi. Orang yang baik itu ialah orang yang dia telah memberikan, ya. Mana maf'ul bih dia? Al-mala, dia telah memberikan harta itu, iaitu harta kepunyaannya, ala hubbihi, kesayangannya, kecintaannya, makna harta yang disayanginya. Dia telah berikan harta yang dia sayangi kepada siapa? Okey, hari inilah kita akan bincangkan, ya, insya-Allah. Seperti mana yang saya telah menyatakan pada minggu lepas, bahawa perkataan, ya, ata perlu kepada berapa maf'ul? 2. Sini saya nak contoh sini. Sini yang sesuai sekali, ya. Okey, boleh Farhan nampak? Okey, wa, apa makna wa? Ata, maknanya dia telah memberi. Itu beza. Kalau perkataan ata itu, kalau 3 huruf ata, dia telah datang. Apa beza dengan kita menambah 1 huruf, iaitu tambah alif, dia akan bunyi ata. Ata ini maknanya memberi. Dia telah memberi. Kalau ata, dia telah datang. Sedikit, ya, perbezaan harakat, iaitu 2 harakat dengan 1 harakat mengubah makna. Ya, kita baca wa atal mal, dia telah datang kepada duit itu. Ya, kalau wa atal mal, dia telah memberikan. Ya, dia telah memberikan al-mal, harta. Okey, ya. Itu beza. Memang agak sangat sensitif dalam bahasa Arab ni, dari segi hukum panjang pendek, khususnya 2 harakat, ya. Okey, pertama saya telah bagi tahu dulu fi'il apa tuan-tuan? Dia telah memberi, fi'il madhi. Bila kita jumpa fi'il madhi, kita kena cari apa? Fa'il. Apa makna fa'il? Berlaku. Kalau nak cari fa'il, ada 2 kaedah. Kalau dhamir dia huwa dan hiya, fi'il tu melibatkan huwa dan hiya, kita cuba cari baris depan. Kalau kita tak jumpa baris depan, maka kita carilah dhamir yang tersembunyi. Ini adalah fa'il dia, dhamir yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi di sebalik ada? Dhamir dia huwa. Boleh faham huwa tu? Menggunakan diagram warna apa? Warna kuning. Ya. Diagram warna kuning, bila kita tengok dia tu fi'il madhi yang tidak berlaku penambahan di hujung. Apa dhamir dia? Huwa. Okey, cuba jalankan diagram warna kuning.
Okey, cuba jalankan. Huwa ata. Huma ataya. Hum atau. Dia ada masalah sikit sebab hujung dia ada haraf illah, alif atau waw atau ya. Atau ma makna atau? Mereka telah memberi. Hiya atat. Huma atata. Hunna ataina. Anta ataita. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Nahnu. Ma'ana ataina. Mesti dapat terjemah nahnu, sebab nahnu itu adalah fa'il dia, pelaku dia. Kami telah memberi. Okey, di sini ata apa komen dia? Huwa. Fa'il dia ialah huwa. Huwa ni dhamir ganti nama, kena kembalikan yang punya. Siapa punya diri? Siapa dia huwa tadi? Bukan Allah di sini. Man. Ini bukan cerita tentang Allah, tetapi kebaikan ialah orang yang beriman dengan Allah, hari akhirat, kitab dan semuanya. Dan orang tadi tu, man tadi, yang beriman tadi telah memberikan. Mana maf'ul bihnya? Al-mala. Kenapa kita kata dia maf'ul bih? Sebab dia baris atas. Ini maf'ulun bih. Ini mim maf'ulun bih. Itu ringkasnya lah. Maf'ulun bih. Apa makna maf'ulun bih? Yang kena buat. Ni, yang kena buat. Apa tanda maf'ulun bih? Baris atas. Kalau tanda yang kedua apa? Apa yang melekat? Kalau kita jumpa dhamir melekat, misal kata dengan ata. Macam dalam ayat Al-Quran ada perkataan wa atahullah. Wa atahullah. Ya? Ata sama juga dengan tu. Fi'il apa? Fi'il madhi. Fa'il dia siapa? Fa'il dia ada disebut di sinilah Allah. Ini akan jadi fa'il sebab ada bagi depan. Okey? Mana maf'ul bih? Ini. Kenapa dia jadi maf'ul bih? Sebab formula dia apa? Maf'ul bih dhamir melekat dengan fi'il. Tu ada tu isim ke fi'il? Dengan fi'il. Jangan lupa ya. Kalau lupa tuan-tuan kena belajar tahu. Sedangkan saya bagi teori ini daripada awal pembelajaran saya. Itu bergantung kepada tuan-tuan nak ingat ke tak nak ingat. Kalau tak nak ingat, tak apa. Ya, saya akan ulang lagi. Dhamir bila muttasil m dengan fi'il dia jadi apa? Maf'ul bih. Mesti dia yang kena bagi. Siapa yang begini? Allah telah memberikan kepada dia. Mesti dia yang dapat. Dia kena. Allah telah memberikan kepada dia, iaitu kepada Nabi Allah Sulaiman al-mulk, kerajaan yang sangat besar. Ya? Kenapa al-mulka bagi atas? Maf'ulun bih kedua. Sebab ya, perkataan ata perlu kepada dua maf'ul bih. Yang pertama, dia yang kena bagi, Nabi Sulaiman. Kemudian apa yang Allah bagi kepada dia? Kerajaan. Sebab tu saya akan bincangkan ada dua maf'ulun bih daripada perkataan ata. Ingat tak minggu lepas saya cakap tu? Ya, tak ingat pun tak apa. Kita ulang lagi hari ni. Tak ada masalahnya tak ingat ya. Sekali-sekala apa ni belajar memang tak berapa nak ingat. Sebab tu ya sebenarnya pelajaran kita ni kalau sekali belajar tuan-tuan terus ingat, tak perlu pun dalam masa 7-8 bulan. Dah sekali balik dah.
Tapi masalah dia, ini masalah pengukuhan. Nak bagi tuan dan puan-puan tu kuat fahamnya, dipraktiskan dengan berbagai-bagai ayat teori yang sama, boleh jadi, ya? Boleh digunakan. Okey, hari ini kita akan berjumpa dengan ini dipanggil maf'ulun bih. Ya, pasti ini adalah maf'ulun bih ke berapa? Pertama, ya, kita berjumpa maf'ulun bih kedua. Dia iaitu orang tadi yang beriman dengan Allah, hari akhirat tadi, dia telah memberikan al-mala, harta, iaitu harta kepunyaannya yang dia sayang. Ya, wa atal mala ala hubbihi. Okey, ala hubbihi ni kita kurung supaya tuan-tuan boleh nampak maf'ul bih dia belum ada lagi. Maf'ul bih kedua, ala hubbihi mana apa? Yang disayangi ke atas, apa ni? Ke atas hubbi mana apa? Kesayangan, kecintaan. Hi maknanya mana atas kecintaannya. Walaupun benda tu dia sayang, dia cinta, tapi dia bagikan harta itu, ya? Kepada siapa dia bagi? Okey, kalau kita nak tuduh dia maf'ulun bih, mesti ada bukti. Pertuduhan tak boleh tanpa bukti. Tapi tak ada saksi tak apa. Ya, tuan-tuan nak kata dia nak menuduh Zawi itu adalah maf'ulun bih, apa buktinya? Maf'ul bih bagi apa? Bagi atas. Tuan-tuan kata apa? Yang siapa yang kena bagi? Zawi al-qurba. Mana menunjukkan dia bagi atas? Qurba. Oh, qurba, ya. Okey, mari kita buka diagram warna purple. Warna purple dia ada membincangkan isim baris atas. Isim, jangan tengok fi'il. Semua diagram kita ada dua muka. Purple ni, cuba tengok bahagian isim. Cuba tengok isim berbaris di atas, namanya isim apa? Isim mansub. Jumpa tak? Okey, sekarang ni saya nak tunjuk pada tuan-tuan alamatun nasbi. Jumpa tak? Alamat, apa makna alamat? Tanda-tanda. Bermakna tanda-tanda tu banyak ke satu? Ya. Tanda baris atas banyak. Jangan nampak satu je. Alamatun nasbi. Apa makna nasbi? Baris atas. Nasbi itu makna berbaris di atas. Ya, kalau mansub iaitu isim yang okey. Nasbi ni makna baris atas. Kalau al-mansub, mansub itu makna isim yang berbaris di atas. Okey? Ada berapa tanda dia? 4. Jadi sebab tu orang belajar bahasa Arab jangan nampak satu je. Pertama apa? Fathah. Misal kata kita nak kata al-ustaz. Cuba bariskan di atas. Al-ustaz. Inilah dipanggil fathah. Fathah zahirah. Apa makna zahirah? Nyata. Ini yang orang Melayu takkan keliru dalam bab bagi atas ni. Cuba tuan-tuan bariskan atas. Kalau seorang ustaz, cuba gunakan diagram warna hijau. Ni, isim. Kalau seorang ustaz disebut apa? Ustaz. Al-ustaz. Cuba bariskan atas. Al-ustaz. Itu bukan atas lah, ya. Itu dipanggil fathah zahir. Okey, kalau dua orang ustaz macam mana sebutannya? Al-ustaz ni ataupun sebab dia isim boleh menerima 3 baris.
Atas, bawah dan depan. Cuba baris ke atas. Kita nak guna baris atas ni dengan al-ustazani ke al-ustazaini? Sekarang tuan-tuan kena maklum, kalau nak baris atas guna ya. Ya, maka baris atas dia dengan guna apa? Ya bermakna ya kalau nak bagi ke atas dua orang ustaz, jangan guna zani, guna zaini. Maka inilah yang dikatakan huruf ya ni. Ini dipanggil apa? Fathah. Apa makna fathah? Bagi atas terang benderang. Tetapi ini tak terang ni. Dia diwakili oleh huruf ya. Sebab kita tidak menggunakan alif. Kita tak, kalau nak bagi atas bukan ustaz zani, tetapi ustaz zaini. Boleh? Boleh lagi. Bagus. Okey. Ustaz zani pun tak ada wujud, tak wujud kata Arab. Dia macam mana? Al-ustaz Zani. Al-ustaz zani tu zani tak wujud dalam bahasa Arab ke? wujud tetapi dia mewakili bagi depan. Sekarang ni abang nak bagikan dia atas. Sebab apa nak bagi ke atas? Sebab dia maf'ul bih. Sekarang ni kita nak bincang maf'ul bih bagi atas. Ya, macam mana kita nak guna? Kalau saya melihat seorang ustaz, senang. Ra'aitu al-ustazah. Senang. Aku telah melihat seorang ustaz. Itu. Kalau saya melihat dua orang ustaz tu, ra'aitu al-ustazaini. Tak boleh kata ustazani. Itu tak nampak dia yang kena lihat. Ya, saya melihat dua orang ustaz, kena guna ya. Sebab yang kena lihat adalah ustaz. Dua orang ustaz itu. Kita akan sebut al-ra'aitu al-ustazaini. Ada satu lagi masalah. Masalah dia inilah ni. Ni. Masalah dia. Okey. Zawi, apa makna zawi? Yang mempunyai. Tetapi okey, cuba tuan-tuan tengok. Ni ada dalam buku saya nanti. Buku saya ni dalam proses lagi tuan-tuan, biar keluar tu elok. Jadi saya terpaksa ambil masa untuk semak, tambah. Nanti bila tuan-tuan dapat, harap-harap okey lah. Okey, yang sebenarnya dalam bahasa Arab, kalau satu orang yang mempunyai harta, orang yang mempunyai, dia sebut zu. Ya. Okey. Al-qurbah mana apa qurbah? Qurbah itu mana? Dia kata qarabah. Qarabah, terdekat. Makna hubungan yang dekat. Ya. Seorang yang mempunyai hubungan yang dekat dipanggil zu al-qurbah. Maknanya siapa? Itu maknanya, itu dipanggil sanak saudara kita yang terdekat. Maknanya Rasulullah suruh kalau bersedekah pada dia orang, ya, ahli keluarga kita yang terdekat. Ya. Okey, ini kalau satu orang lelaki yang mempunyai hubungan terdekat. Kalau dua orang, saya kata Ali dan Muhammad tu adalah dua orang yang mempunyai hubungan dekat dengan saya. Zu akan jadi itu diagram kita. Okey, kalau satu orang disebut zu, kalau dua orang zawani. Contoh zawani. Tetapi ini mewakili bagi bukan bagi atas ni. Kita kena guna bagi atas dengan apa dia? Zawai ni. Apa makna zawai ni? Dua orang yang mempunyai hubungan dekat, sanak saudara kita. Zawai ni. Ya. Kalau kita nak kata dua orang yang mempunyai hubungan dekat dengan kita, kita kata apa? Zawai al-qurbah. Macam mana bunyinya? Zawai nil qurbah. Salah.
Tak apa, saya nak tuan-tuan rasa bersalah tu. Supaya saya boleh betulkan. Sebab yang ini pasti akan jadi mudhaf. Ya? Mudhaf. Perkataan zu ni nanti mesti akan jadi mudhaf. Dan sebelahnya akan jadi apa? Mudhafun. Mudhafun. Saya pendekkan je lah Mudhafun ilaihi. Apa makna mudhafun ilaihi? Perkataan yang disandarkan kepadanya. Ya? Okey. Perkataan yang mempunyai, dia tak boleh berdiri sendiri. Dia kena bersandar kepada sesuatu yang mempunyai apa? Yang mempunyai harta, yang mempunyai hubung dekat, yang mempunyai ilmu. Dia semua boleh ni ya. Zumal. Apa makna zumal? Yang mempunyai harta. Zu ilmi, yang mempunyai ilmu. Zu jahid, kawan punya kedudukan. Zul qurba, yang mempunyai hubungan yang dekat. Okey. Bila sebut mudhaf, tuan-tuan, pernah tak tuan-tuan teringat pelajaran pertama saya? Bila mudhaf apa syaratnya? 1, 2, 3. Tak boleh alif lam. Sah tak? Sah. Okey, sebab dia mudhaf mesti sah punya. Yang kedua dia tak boleh tanwin. Betul. Tuan-tuan ingat pelajaran itu. Yang ketiga, saya hutang kan? Masih ingat. Ingat saya berhutang. Hari ini saya akan bayar hutang tersebut, iaitu dia tidak boleh nun musanna atau nun jama'. Jadi kalau kita nak jadikan dia mudhaf, sebutan betul dia ialah macam mana? Zawai qurba. Macam mana dalam Al-Quran? Wa ashhidu zawai adlin minkum. Ya? Apa makna zawai? Tadi zawai makna apa? Yang mempunyai. Berapa orang? Dua tadi. Dua orang yang mempunyai adlin. Apa makna adlin? Cakap Melayu? Adil. Orang yang mempunyai keadilan pada diri dia. Dua orang yang mempunyai keadilan. Mana dalam bab, ya, dalam bab tolak, dalam bab rujuk tu diminta untuk ada dua, disaksikan oleh dua orang lelaki yang mempunyai keadilan pada diri. Zawai adli. Di sini biasa kadang-kadang orang, siapa yang luwih baca Quran betul, siapa yang belajar bahasa Arab sikit dia jadi salah baca. Ya, kalau dalam surah At-Talaq tu, ya, kalau surah At-Talaq ada siapa bawa Quran kah? Ya, cuba buka Quran. Tidak. Siapa ada Quran boleh buka. Surah At-Talaq. Nampaknya boleh habis ke malam ni? Okey, pelan-pelan tak apa kan? Tak apa. Kita bukan nak pesa kan? Okey, cuba tuan-tuan buka muka surat tu. Apa ni? Muka surat 558. Surah At-Talaq ayat yang kedua, 558. Semua ada Quran. Tak ada tak apa. Tak, yang paling penting tengok tu kataan zawai adli. 558. Okey, ada. Dah bincang lah kan? Okey. Cuba tak? Ayat 2. Ya. Ayat 2. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ. Jumpa tak? Surah At-Talaq ayat kedua. Wa ashhidu zawai adlin minkum. Persaksikanlah oleh kamu semua akan buat apa? Berapa orang tu? Dua orang. Zawai adlin. Dua orang lelaki. Ni lelaki ni yang memiliki keadilan pada dirinya. Jadi mana? Kalau
Selalu orang baca silap. Wa ashhidu dzawa adlin minkum. Cuba tengok tadarus, betul tak? Baca zawai ke zawa? Ya, bacaan sebenarnya ialah zawai. Ya, kalau zawa dia mewakili bagi sini. Yang satu lagi tetap dibuang, tapi ya, sebab dia maf'ul lembih. Di situ maf'ul lembih bagi apa? Maf'ulun bih bagi atas. Maf'ul lembih bagi atas. Maka bagi atas dia dengan apa? Ya. Dengan ya. Okey, cerita kita belum sampai lagi. Cuma contoh di luar. Okey, seorang lelaki yang memiliki hubungan dekat disebut apa? Zul qurba. Dua orang lelaki yang memiliki hubungan yang dekat ialah zawai qurba ataupun zawa al-qurba. Boleh juga. Tetapi sekarang kita nak bincangkan baris atas. Bagi atas dengan apa? Ya. Okey. Satu, mufrad. Ni dua dipanggil apa dalam bahasa Arab? Musanna. Yang ketiga dipanggil apa? Jamak. Lebih daripada dua. Macam mana nak jamakkan? Seorang lelaki zu yang mempunyai, dua orang lelaki yang mempunyai zawani ataupun zawaini. Kalau orang-orang lelaki yang mempunyai, bunyinya zawuna, ataupun satu pilihan dia zawina. Nampak? Apa makna zawuna? Orang-orang lelaki yang mempunyai. Pilihan kalau kita nak maf'ul lembih bagi apa? Bagi atas. Ini fathah jelas ni. Tak jelas yang mana. Ni al-ustaz jelas lah. Tapi kalau jamak kita menggunakan yang ini, iaitu zawina. Apa makna zawina? Lelaki yang mempunyai. Orang-orang lelaki yang mempunyai hubungan yang dekat dipanggil zawina al-qurba. Cuba sebut sekali lagi. Orang-orang lelaki yang mempunyai hubungan dekat. Zawina al-qurba. Salahkan. Kenapa? Sebab dia akan tetap jadi mudhaf. Mudhaf tak boleh alif lam. Mudhaf tak boleh. Mudhaf tak boleh. Nun apa ni? Nun jamak atau nun musanna. Jadi kalau orang-orang lelaki yang mempunyai hubungan yang dekat disebut zawi al-qurba. Jadi dia mewakili bagi apa ni? Ya, baris atas. Sebab apa nak bagi atas? Maf'ulun bih bagi atas kan? Bagi atas dengan ya. Sebab tu kita Al-Quran tidak guna zawu al-qurba, tetapi zawi al-qurba. Mana nun dia? Sebab soalan dia macam tu je. Cuma saya nak pastikan tuan-tuan tahu nun dia sudah dibuang pada perkataan ni. Sebab yang ini pasti akan jadi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih bagi apa? Mudhafun ilaih baris bawah. Tetapi bila ya yang tidak bertitik ini, dia dipanggil bukan ya ni, dipanggil apa ni? Alif maksurah. Dia bunyi bukan kurbai, bunyi dia kurba. Dia punya alif maksurah ni dia memang macam tu. Bagi bawah dia pun al-qurba. Kalau bagi atas al-qurba. Kalau bagi bawah kurba. Bagi atas kurba. Memang macam tu je. Depan bawah atas dia bunyi dia kurba saja. Sebab dikira baris pada orang Arab ni pada ya, pada baris hujung kan, dia memang tak ada baris.
saya bincang baris dia. Ya yang tak ada titik itu memang tidak ada barisnya. Ustaz, Ya. tapi kalau macam surah Al-Falaq tu, kenapa bila dia buang nun jamak tu, dia akan jadi alif maksurah? Kenapa tak guna ya biasa? Oh ya. Dalam tu alif maksurah semua. Tengok dekat. Okey. Zawai Okey, cumanya dalam mushaf yang pertama dia ini adalah Rosam Osmani. Rosam Osmani ini ada yang memang bercanggah dengan tulisan biasa Arab. Ya, saya kata ya ayyuhalladzina amanu, macam mana je dia? Ya, ada alif tak? Macam tu. Ayyuha. Macam tu. Betul Jadi kita kena ikut. Kalau ayat Quran Rosam Osmani memang macam ni, tetapi tulisan orang Arab biasa ini dia panggil Rosam Osmani, Rosam Imla'i macam tu. Ya ayyuha. Pertama dia kita kena ikut. Ikut apa yang telah disepakati dalam Rosam Osmani, kerana itu adalah kesepakatan ulama para sahabat menulis begitu. Tetapi banyak kadang-kadang saya tulis di sini bukan Rosam Osmani, itu Imla'i, tulisan Arab biasa untuk tuan-tuan nampak. Ya ni haraf nida. Kalau macam ni takut tak perasan? Ejaan ya sebenarnya macam ni. Ustaz, jadi kalau macam kita yang kita dah tahu, tak apa, kita akan baca gawai kan. Tapi kalau orang yang tak tahu, dia akan baca gawa lah. Tidak juga. Sebab dari segi tanda Rosam Osmani kita sepatutnya tidak silap membaca, kerana kalau kita nak baca zawa mesti ejaan dia begini. Itu bunyi zawa. Tetapi dalam Rosam Osmani yang telah dibariskan, dia tanda ya. Tanda apa? Sukun. Ini sukun ni dia panggil oleh ulama tulisan sebagai tanda kepala kha. Ya, kepala kita nampak tanda mati kan? Apakah simbol kepada tanda ini? Semua ayat Quran yang bertanda dengan tanda kepala kha ni, tanda mati ni, hendaklah dijelaskan bacaannya, diizharkan membacanya. Kita kena baca zawai. Kalau kita jumpa kita kata semua, bukan masalah izhar je. Man amana, mesti nun itu ditandakan dengan tanda kepala kha ni untuk menunjukkan nun ni hendaklah dibaca dengan jelas. Kita tak boleh baca ma'amana. Tetapi kalau kita jumpa man yaqulu, dia tak akan tandakan tanda mati, dia akan tandakan begini, tak ada baris. Perkataan huruf yang tidak ada tanda baris di dalam Al-Quran memberi makna dia tidak boleh dibaca dengan jelas, mungkin melibatkan ikhfa ataupun idgham yang selepasnya. Jadi kita tak baca man yaqulu, kita baca man yaqulu. Dia tidak boleh dibaca dengan jelas. Kalau nak baca dengan jelas, dia akan tandakan ni. Begitu juga bila dia bariskan dengan tanda itu, hendaklah dibaca huruf ni dengan jelas, iaitu zawai. Dari segi tanda pun tak silap sebenarnya. Silap kadang-kadang ustazah yang mula mengajar bahasa Arab belajar sikit-sikit, tak, kena baca zawa. Ada mungkin tersilap sedikit. Ada link. Ya. Tapi sekarang ni masalah dia kalau orang baca zawa. Kalau zawa itu silap dia silap nahwu lah. Dia bukan masalah yang lain tu. Sebab saya selalu berkomunikasi dengan anak murid yang selalu bertanya pada bulan Ramadan, nak baca zawa ke zawai bila tersangkut kat surah Al-Falaq. Ada beberapa
kita punya Rostam Osmani yang menyebabkan orang tersangkut baca. Ya, adalah beberapa keadaan dia. Okey. Tuan-tuan, yang sebenarnya ini bukan pelajaran kita. Nanti takut jadi kelas tajwid pula. Okey. Cumanya saya nak bagi tahu ada kesilapan berlaku yang sebenarnya berkait dengan pelajaran kita, ialah kalau seorang lelaki yang mempunyai keadilan disebut yang punya keadilan, yang mempunyai hubungan yang dekat, al-qurbah. Kalau dua orang lelaki yang mempunyai hubungan dekat, zawa al-qurbah ataupun zawai al-qurbah. Kalau orang-orang lelaki yang mempunyai hubungan yang dekat, yang ni dulu zawu al-qurbah. Nah, tak boleh sebut kan? Sebab mutawaf. Orang-orang lelaki yang mempunyai hubungan dekat, salah satunya zawi al-qurbah. Inilah sebab tuan-tuan kata dia maf'ul lebih kan? Maf'ul lebih bagi apa? Maf'ulun biasas. Tuan-tuan jangan keliru dengan mudhafun ilaih. Maf'ul lebih baris atas. Maf'ulun bih bagi atas. Apa tanda bagi atas dia? Ya, bukan fathah. Fathah bagi atas yang zahir, tetapi tanda bagi atas dia ialah dengan ya. Ni pilihan yang kedua, bukan zawu al-qurbah tetapi zawi al-qurbah. Boleh tuan-tuan dan perempuan? Ya. Boleh ulangkan lagi dalam CD. Ya. Kalau tak nanti, kalau tak jumpa, biasa saya kelas kita lebih banyak pada praktikal lah. Jumpa masalah kita bincang. Ya Tuan Haji? Aturan ni sama boleh dipakai kalau di bawah kata sil kurban pun sama kan? Baris bawah, Tuan Haji tanya tentang baris bawah ya? Kalau jar pun dia sama, rule dia sama. Ya, betul. Ya, kalau baris bawah ni dia akan jadi zi al-qurbah. Seorang lelaki yang mempunyai. Bagi bawah yang ini zawai juga. Sebab ia juga mewakil bagi bawah. Ini sama. Tak boleh ziwai, tak boleh ziwai. Tak boleh. Ziwai. Macam XY. Okey. Saya yang ni. Tanda baris atas ada berapa tadi? 4. Hutang boleh? Hutang lah. Sebab nanti tak sampai ke mana ayat kita. 2 tanda bagi atas, yang 2 lagi kita akan bincang kemudian. Dua-dua, jangan banyak-banyak tuan-tuan. Masuk banyak-banyak nanti pening. Ini saya padam juga. Okey. Cuba tuan-tuan terjemahkan. Dia telah memberikan al-mala, harta, ala hubbihi, ke atas kesayangannya. Tak apa kena terjemah Melayu iaitu harta yang disayanginya. Okey. Zawi. Macam mana nak terjemah maf'ul bih? Dia memberikan harta itu kepada. Okey, cara terjemah maf'ul bih moden kepada. Cara tua akan. Dia telah memberikan akan harta itu akan orang yang mempunyai hubungan yang dekat, iaitu sanak saudara. Kalau dalam tafsir saya dia kata al-qurbah ialah aqarib. Aqarib anu jamak qari. Qari pun saudara, seorang saudara yang terdekat, jamak dia aqarib. Okey. Ni saya padam
Sebab tuan-tuan dah faham. Okey, seterusnya apa dia? Wal yatama. Okey tuan-tuan dan puan-puan, wa tu haraf apa? Haraf ataf. Ingat haraf ataf. Ada 4 haraf ataf yang paling kerap digunakan dalam Quran. Pertama apa? Wa. Diagram warna apa? Pink. Kemudian Summa. Ketiga Au. Dan yang keempat Fa. Saya nak tanya fa makna apa? Lalu. Bukan fa makna maka tu ya. Kalau fa makna maka, dia duduk di kawasan istinaf, iaitu haraf istinaf. Yang tu tuan-tuan kena cepat membezakan. Ini haraf ataf. Tuan-tuan, kalau ini haraf ataf, selepas dia dipanggil apa? Kena ingat selepas dia adalah ma'tuf. Ma'tuf baris apa? Mengikut. Diagram apa yang kita nak pakai itu? Warna purple. Isim. Cuba tengok bahagian isim. Bahagian isim bukan fi'il Isim. Bila dia baris depan disebut isim apa? Baris depan marfu'. Marfu'. Jumpa tak? Ya, ada 6 keadaan dia kan? Kalau isim itu berbaris di atas, dipanggil isim apa? Mansub. Ada berapa keadaan dia? 11 sahaja. Bukan 12. Okey, kalau isim tu baris di bawah, namanya isim majrur. Ada berapa keadaan dia? 2. Dan ada lagi 4 isim tu dia tidak ada baris. Dia hanya mengikut baris yang sebelumnya. Maka dia panggil apa? Tawabi'. Jumpa tak tawabi'? Tawabi' tu apa maknanya? Mengikut. Dia adalah isim jamak Kalau satu benda yang mengikut, dia sebut tabi'. Tabi'un. Tabi'. Kalau 2, tabi'ani ataupun tabi'aini. Jamak dia tawabi'. Ini dipanggil jamak apa ni? Jamak taksir. Okey. Ada 4. Yang pertama apa? Mengikut 4. Kedua maktub. Ketiga, keempat. Ini isim ni, dia tidak ada baris tersendiri. Dia hanya mengikut baris isim sebelumnya. Okey. Maktub baris apa? Dia termasuk dalam kumpulan tawabi'. Dia mengikut. Cuma dia, tuan-tuan tengok ni, ini huruf ya ke alif dipanggil ni? Bunyi yatamai ke yatama? Yatama. Maknanya dipanggil alif maksurah. Dia tidak dapat berbaris. Sepatutnya dia baris apa ni? Dia sepatutnya mengikut baris maf'ulun bih ni. Maf'ulun bih bagi apa? Bagi atas. Sepatutnya dia bagi atas lah. Tapi dia memang bagi atas pun yatama, bagi bawah pun yatama. Bagi bawah pun yatama. Sama. Dia tidak ada baris. Cumanya, apa makna yatama? Anak-anak yatim ke anak yatim? Anak-anak. Jamak. Setuju? Okey, saya kata jamak lah. Kalau seorang anak yatim, macam mana? Yatimun. Ya, kita tu dah cakap Arab dah. Memang betul, sebiji orang Arab sebut yatimun, seseorang anak yatim. Cuba tuan-tuan jalankan diagram warna hijau. Seorang anak yatim disebut macam mana? Yatimun. 2 orang yatimani ataupun yatimaini. Kalau jamak dia? Cakap jamak taksir tadi. Okey, nak confirmkan jamak taksir, cuba buka. Betul ke yatim jamak dia yatam? Cuba. Ya lepas huruf apa ya? Lepas ba ke ta? Yalah. Okey. Itu makna hafal alif bata tu. Okey, kalau hafal alif bata makna kita akan cepat dapat perkataan tu ya. Okey, cuba buka muka surat 4, 7, 8. Sebab tuan-tuan kata huruf yang paling akhir, janganlah buka daripada muka depan.
Okey, 478 jumpa tak? Yatimun daripada perkataan ya, yatimun memang ada. Tengah-tengah yatimun. Jumpa tak? Jumpa? Okey, seorang anak yatim disebut yatimun. Sebelah yatimun ada tanda apa? Tanda jim. Tanda jim. Ni kan ni. Kakak pegang saya punya. Tengok tadi. Nanti kakak tak ambil tadi. Sebab kita akan guna kamus Yatimun, tanda jim tu jim makna apa? Jamak taksir. Apakah jamak kepada yatimun? Aitamun atau yatama. Ada dua orang Arab gunakan jamak kepada yatim, iaitu aitam. Ya, kalau dalam bahasa Arab biasa, kalau di negara Arab rumah anak-anak yatim disebut baitul aitam. Dia lebih guna aitam. Dalam Quran digunakan perkataan yatama. Okey, itu kalau anak yatim lelaki. Ini makna anak yatim lelaki. Betul? Okey, tetapi lelaki dalam Quran merangkumi perempuan. Okey, kalau anak yatim perempuan maknanya apa? Macam mana bunyinya? Yatimah. Yatimah. Ya? Ada nama yatim? Ada orang nama yatim. Makna dia anak yatim sampai ketua lah. Nasib dia. Sebenarnya yatim istilah syarak ialah maknanya anak-anak yang tidak ada bapa dia sampai umur balik. Lepas balik dia tak panggil yatim dah. Tetapi untuk menyerahkan harta anak yatim tu, banyak ulama menggunakan bukan umur balik tetapi umur matang. Dia panggil sinur rushdi, iaitu lebih kurang 18 tahun. Maknanya dia dah boleh mengendalikan harta dia. Okey, seorang anak yatim disebut yatimah kalau perempuan, yatimah. Kalau dua orang perempuan, yatimatani ataupun kalau jamak dia yatimatun ataupun yatimatin. Okey. Okay, dia bagi tun tu kalau dia bagi depan. Kalau dia bagi bawah bunyi tin. Kalau bagi atas, cuba balik ke atas. Yatimah. Siapa kata tan, saya bagi amaran. Okey, ni nanti kita akan ni sebenarnya bagi atas kita tak sampai ya. Sebab bila sampai kepada jamak muannas salim tidak wujud bagi atas. Kita tak boleh sebut yatimatan, memang tak wujud dalam bahasa Arab. Jadi maknanya kalau nak bagi ke atas nanti kena tukarkan bagi bawah. Itu tanda yang ketiga nanti. Kalau nak cepat cuba tengok alamatul nasbi, tengok semula. Alamatul nasbi. Ya. Yang pertama apa tanda bagi atas? Fathah. Kita dah bincang tadi kan? Al-Ustazah. Kedua apa? Ya, macam Ustazaini, Zawi, ya, ataupun Zawai macam tadi. Ketiga apa? Ini pada jamak muannas salim. Jamak muannas salim sebab tak wujud baris atas, maka bagi atas dengan apa? Kasrah. Kasrah makna apa? Baris bawah. Sebab kalau kita tahu masalah dia, di sinilah masalah dia. Sebab dia memang tak ada baris atas. Terpaksa pinjam baris bawah untuk dia baris atas. Itu siapa tak tahu kisah ni, pening kepala sikit. Baris atas dengan apa? Baris bawah. Itu. Kata bagi atas, ni bagi bawah. Itu yang kadang-kadang orang marah kat ustaz tu. Bagi atas tapi bagi bawah. Jadi di sinilah kisah dia. Apabila tuan-tuan tadi saya dah bagi amaran pertama, jangan bariskan jamak muannas salim yatimatan, tidak wujud. Okey, itulah kisahnya supaya kita tidak pening kepala nanti ya. Al-yatama. Seterusnya tuan-tuan, wal masaki wal masaki. Nah, okey, ini haruf apa tuan-tuan?
Haruf ataf. Maknanya selepas haruf ataf apa? Maktuf. Bila ini ataf, ini ialah maktuf. Maktuf bagi apa? Baris mengikut. Dia tidak ada baris dia. Dia mengikut. Mengikut baris Yatama. Yatama sepatutnya mengikut baris apa tadi? Maf'ul bih. Al-Zawi bagi atas. Dia sepatut bagi atas tapi tak nampak. Tengok bila dapat bagi atas, dia akan ikut semula. Wal masakin. Nah, apa makna al-masakin? Orang-orang miskin. Mufrad ke jamak? Jamak. Kalau seorang macam mana? Seorang miskin. Itu pun bahasa Melayu kita. Miskin. Miskin. Ya. Tapi biasanya tak ada orang Melayu nama miskin. Ada tak? Miskin je kan. Oh, okey dah tak apa. Ayah dia. Ayah dia, anak dia kaya. Hebat ya. Tapi nama Jawa Ustaz miskun. Oh, tapi kalau nama Jawa miskun tu lain. Ejaan dia macam ni tuan-tuan. Miskun. Saya tahu orang Jawa sangat terpengaruh dengan bahasa Arab. Miskun. Ini makna kasturi. Itu tapi orang Jawa tak ada miskin kan? Orang Jawa kaya-kaya kan? Jangan marah orang Jawa ya. Isteri saya pun Jawa. Saya suka orang Jawa. Orang Jawa baik ya? Baik, lembut, rajin. Saya ni orang Negeri Sembilan, nasi kena kutuk kat Jawa. Apalah orang Negeri Sembilan, dia kata pergi kebun dia, semak dia kata. Orang lelaki semua pergi kerja kat Kuala Lumpur. Tak dapat tanah, dia lagi pergi semak. Okey, seorang lelaki yang miskin disebut miskin. Dua orang miskin ni ataupun ini jamak dia masakin. Jamak apa dipanggil? Jamak apa ni? Ni jamak taksir. Jamak taksir. Kalau jamak kalau jamak salim dia akan jadi miskinuna, miskinina, tapi tidak disebut begitu oleh Arab Okey, seterusnya tuan-tuan, perkataan apa? Wa benasabi. Okey, tuan-tuan, mari kita tengok Ibn Sabil. Ibna mana apa? Anak lelaki lah. Ibnun. Kalau dua orang Ibnani atau Ibnaini. Kalau jamak dia jamak taksir. Siapa tahu? Abna. Itu jamak dia ada dalam kamus kita ya. Tengok dalam kamus dia akan bagi jim abna. Okey. Ibna. Ini waw apa? Ataf. Sama. Bila lepas ataf apa? Maktuf. Maktuf baris apa? Mengikut. Dia mengikut baris al-masakin. Ya. Sebab tu wal masakina wa ibna. Nampak tu? Sebab dia tadi dia maf'ul bih baris atas. Maf'ul bih baris atas, maka dia ikut baris atas sepatutnya. Tapi sebab dia tak boleh berbaris, tak nampak. Dia ikut semula baris atas, dia ikut baris atas. Ya? Apa makna ibna? Anak. As-sabil jalan. Anak jalan.